أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur bukan saja dikekalkan nikmat yang sedia ada, tetapi ditambah lagi dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan dimulakan semula pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbadin rahmatullah alaih. Setelah terhenti pengajian kitab ini kerana amal ibadah puasa yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Jadi secara kebetulan kita telah selesai juzuk yang ketiga, dan ini berlaku pada kuliah akhir sebelum Ramadan. Jadi kuliah awal selepas Ramadan ini bermula dengan juzuk yang keempat lah, iaitu kata pengarang Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini, yakni kata pengarang, aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat murah di dalam dunia, lagi mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam akhirat. Jadi biasalah sesuatu perkara itu dimulai dengan bismillah. Dan termasuklah pengarang-pengarang kitab pun, mereka ni memulakan penulisan mereka itu dengan bismillah. Jadi memulai sesuatu perkara dengan bismillah ni sebenarnya merupakan suatu sunnah lah. Disebut dalam hadis, kullu amrin zibalin lam yubda fihi bismillah fahuwa akhta atau kama qala. Setiap perkara yang penting, yakni setiap perkara lah yang tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, dia terputus dari rahmat Allah. Ada riwayat lain menyebut bilhamdulillah. Ada juga riwayat lain. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan membaca alhamdulillah. Bahkan ada riwayat menyebut bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, dia terputus daripada rahmat Allah. Jadi sementara bila saya sebut ni, saya teringat kepada satu isu baru ni. Isu ada semua isu ni. Isu doa makan. Jadi menjadi kelaziman orang kita ni, selain daripada berdoa, dia baca bismillah sebelum makan. Dan kita baca secara sempurna bismillahirrahmanirrahim. Jadi timbul isu tak boleh. Baru ni macam-macam lah akalang kita ni. Benda ni sebenarnya sudah berjalan sekian lama.
Dan sudah sedia maklum, alim-alim ulama kita dulu tahu benda ni. Kalaulah ada kata, kalaulah benda ni pincang, salah, adalah ulama yang membetulkan dia tu. Kalau benda ni satu kesalahan, tapi awak mana awak alim-alim baru ni hebat lagi, baru-baru mari ni. Jadi dia baca hadis, beberapa hadis, kalau dia rasa sebuah hadis dah belaka dah, kau mulalah timbul betul-betul jadi kucalanan ni. Jadi tak boleh kita kena baca bismillah je, kerana dia bawa satu riwayat lah berkaitan dengan Nabi ajar budak tu supaya sebelum makan dia baca samillah, sebutlah nama Allah. Jadi kalau gitu bismillah lah, dah baca bismillahirrahmanirrahim dah boleh. Itu bukan sunnah. Itu pula dah. Macam ragang hari ni. Jadi kita kena ingat ada riwayat lain. Jangan saya sebutkan tadi, kullu amrin zibalin lam yubda fihi bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat sebut macam tu. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada yang sekadar bismillah pun ada juga riwayat sebut tu. Jadi boleh belakalah. Maksudnya orang nak baca bismillahirrahmanirrahim pun boleh, nak baca bismillah saja pun tak apa, tak ada masalah. Jangan baca dengan bismillahirrahmanirrahim je. Jadi ataupun tak baca langsung macam benda, jadi hilanglah fadilat dia tu. Cuma yang kita kesannya sikap setengah orang tu bila dipakai tu orang lain yang tak ada betul, tu penyakit. Bila dipakai bawah tu orang lain kata tak betul, padahal ialah kadang-kadang apa yang dikatakan tu sebahagian tidak salah pun, tapi janganlah menyalahkan hak lain pula tu. Yang ada dalil-dalil lain lagi. Jadi baik, sementara saya teringat tu kita sebut semula sini. Jadi sekarang ni Syekh ni pun sama juga memulai bab yang ketiga ni dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian kata alhamdulillahilladzi anzalal qur'anal azima hudan lil muttaqin. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Quran yang amat besar. Ini Quran Al-Azim lah, yang maha agung lah, iaitu petunjuk bagi orang yang takut akan Allah. Jadi Quran ini menjadi pedomang lah, jadi pedomang, jadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita tak nak syarah panjang di sini, ini sebagai muqaddimah daripada Syekh lah. Wa ja'ala sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam tariqatan lil muhtadin. Dan menjadikan Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala menjadikan hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan jalan bagi orang yang dapat petunjuk. Yakni hadis-hadis Nabi itu menjadi laluan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Yakni orang yang mendapat hidayat Allah Ta'ala ni, maka hadis Nabi lah yang menjadi perjalanan hidup mereka tu, yang memandu perjalanan hidup mereka. Jadi hadis Nabi ni menjadi pedoman. Cuma kita kena beringat sikit, di akhir zaman ni akan timbul satu fenomena, iaitu adanya satu golongan yang guna hadis Nabi tapi bukan untuk dia pakai, untuk orang lain. Akan timbul ni. Tapi Syekh Abdul Samad sebut sini menjadikan sunnah Nabi ni sebagai perjalanan orang yang mendapat petunjuk, yakni hadis Nabi tu jadi pedoman lah kepada kita semua ni. Cuma saya nak beritahu, di akhir zaman kita akan temui model-model gini, model-model hadis dibaca, digunakan tapi tak pakai. Hak dipakai terbalik. Tapi dipakaikan hadis itu untuk orang. Di dalam hadis yang panjang Nabi menyebut tentang perkara ni, tentang segolongan manusia di kalangan orang Islam di akhir zaman, yaquluna biqauli khairil bariyah wa laysu minhu fi syai'. Mereka berbicara menggunakan kata-kata sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia tak ada orang lain dah selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata sebaik-baik manusia ni hadisnya lah, kalam dia lah, hadis Nabi. Jadi mereka ni berbicara menggunakan hadis-hadis Nabi. Walaisu minhu fi syai', tapi mereka sendiri pun tak mengamalkannya. Tak ada habuang pun tentang hadis itu. Nauzubillah. Jadi tasawuf yang diajar oleh Syekh Abdul Samad ni, pertama sekali, sekalipun ini merupakan mukaddimahnya, tapi hadis Nabi itu, sunnah Nabi itu adalah menjadi pedoman. Sepatutnya kita buat pedoman lah.
untuk kita dalam perjalanan hidup kita, pedoman untuk kita dan juga untuk orang lain. Wa fassarahuma bi ihya'i ulumuddin. Dan ia mentafsirkan keduanya, yakni tafsiran kepada Al-Quran, tafsiran kepada hadis ni dengan kitab Ihya' Ulumuddin. Jadi Syekh Abdul Samad meletakkan kitab Ihya' itu sebagai tafsiran kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ni luas macam lautan. Jadi kalau kita tak ada kemampuan berenang molek, memang lemah lah. Jangan kita anggap sebab hari ni timbul satu dorongan nak balik pada Quran, balik pada sunnah. Bagus slogan tu, bukan tak bagus. Tapi kenyataannya macam mana? Kita ada kitab Al-Quran, ada terjemahan dia. Kemudian ada kitab-kitab hadis yang sudah dibukukan. Itu pun sudah dibukukan. Kalau tengok zaman-zaman awal, tak ada macam kitab-kitab Bukhari Muslim ni. Itu zaman Kedia dah. Lalu macam mana kalau orang zaman tu nak guna Quran dan hadis? Nak pakai mana hadis? Hadis belum dibukukan. Duduk dalam ingatan dan hafalan penghafal hadis saja. Jadi hadis yang ada pada kita hari ni yang tersusun molek tu dalam kitab Bukhari, Muslim dan Sunan Sittah ni, Abu Daud dan ramai lagi lah Tirmizi dan sebagainya tu. Periwayat-periwayat hadis dan penulis-penulis hadis ni. Jadi mereka ni tulis Kediang ni dah. Kediang ni maksudnya bukan zaman awal Islam lah. Mereka tulis hadis tu dalam keadaan berterabur, mereka kumpulkan, mereka susun sehingga keluar kitab hadis tu. Jadi nak khabar zaman awal Islam tak macam tu. Jadi kita nak khabar sini, Syekh Abdul Samad menyebut di sini, dia kata ini sebutan dia, pandangan dia. Dia kata Allah Ta'ala menjadikan tafsiran kepada Quran hadis itu adalah kitab Ihya. Maksudnya Ihya' Ulumuddin itu sebenarnya pada hakikatnya adalah sebahagian daripada tafsiran terhadap Al-Quran dan hadis. Ibarat kau macam kita kau alat batu berenang lah. Kompas tu ni, kalau tak ada perahu tiba-tiba orang capak berani nak pergi duduk tengah laut. Berasa boleh berenang. Ibaratnya Quran hadis gitulah. Ibarat kita duduk tengah laut. Perahu tak ada, kompas tak ada, dayung tak ada, ni tak ada. Cuba berenang tengok mana boleh gimana aku. Samalah. Jadi slogan supaya kembali kepada Quran dan sunnah ni bukan salah, molek. Tetapi pelaksanaannya tu timbul masalah. Bila orang ramai yang tak ada asas ni tu nak pakai kenyataan Al-Quran, kenyataan hadis tanpa melihat kepada tafsiran-tafsiran yang dihuraikan oleh alim ulama, maka banyaklah timbul. Lebih-lebih lagi pakai satu kaedah. Kaedah apa? Saya melayukan kaedah ni lah. Kaedah Arabnya ada tapi kaedah orang Melayu pakai. Tuhan kata gitu, kena pakai gitu lah. Ni kaedah ni. Tengok selapis bagus. Selapis bagus. Tengok 2-3 lapis, mari menyakit banyak. Tuhan kata gitu, kena gitu lah. Jadi kalau pakai, terapkan kaedah ni pada semua ayat Al-Quran, semua hadis Nabi, rosak agama ni. Boleh bawa masalah besar pada agama ni. Kalau terap kaedah tu kepada keseluruhan ayat Al-Quran dan hadis. Jadi kena tengok bila Tuhan kata gitu tu, kena tengok ayat tu muhkamat ke mutasyabihat. Ayat tu ayat mujmal ke mufassal, mutlaq ke muqayyad, nasah ke mansukh. Ni kena tengok belaka. Jadi kalau kita semua benda kita anggap gitu, kata gitu, gitulah. Jadi timbul macam-macam. Macam-macam hal timbul. Sebab ayat Quran ni dia ada tafsiran huraian dia tu. Ada yang ayat umum dan satu ayat ada khusus dia tu pula. Ada mujmal yang ijmal, kemudian ada tafsiran dia pula. Mufassal dia tu, huraian dia. Kadang-kadang ada dalam hadis pula, macam-macam. Ini kerja bukan kerja mudah. Kerja ni kerja alim ulama. Kalau kita ada pakai. Ini kalau ikut kawan saya seorang tu, kawan saya mengaji di Saudi ni. Ini trend gini, trend pakai gini ni, itu trend pengajian di Riyadh dulu. Riyadh nama baru, nama lama Najib. Najib, tempat yang Nabi doa. Jangan kata saya nak marah ke Najib, tak suka ke Najib. Tak. Najid bukan Najib. Nama orang ni Najid. Najib ni tempat. Sekarang Riyadh lah.
Riyadh, ibu negara Saudi Arabia. Memang trend pengajian kawasan tu gitu. Mengaji hadis ni, itu menurut kawan saya lah. Dia kata kalau baca gitu, gitulah. Kebetulan jumpa hadis lain pula, dalam perkara yang sama sebut lain pula. Berubah pula, pakai benda lain pula. Dia tak ada standard. Jadi ulama-ulama kita ni, dia tengok hadis ni, perkara ni sebut gini. Ada hadis lain pula dalam perkara yang sama sebut lain. Kena tengok. Adakah unsur nasah mansuh? Adakah mujmal mufassal? Adakah ini satu keadaan tertentu lain pula? Itu ada huraian dia, alim ulama kita yang mahir tentang perkara ni. Tapi dengan pengajian tepat tu dah. Hari ni yang ngaji contohnya positif perkara tu. Minggu depan jumpa hadis berkaitan sama negatif pula. Dia tukar, ikut baru tu. Ini banyak masalah berlaku. Jadi Al-Quran hadis tu perlu bertafsiran. Jadi Syekh Abdul Samad beritahu di sini bahawa kitab Ihya ini adalah antara tafsirannya, antara tafsiran kepada Al-Quran dan hadis. Jadi dan ia mentafsirkan keduanya itu dengan kitab Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi Imam Ghazali kata Syekh Abdul Samad tafsiran kitab Ihya itu tafsiran kepada Al-Quran dan hadis. Wa tahhara bihi 'anil awsafil al-mazmumati qulubas salikin al-mujiddin, dan mensucikan Allah Ta'ala dengan dia, yakni dengan Quran dan hadis dan tafsirannya itu, ataupun khusus kepada kitab Ihya yang menjadi tafsiran kepada Quran dan hadis itu, daripada segala sifat yang kecelaan akan hati segala orang yang salik, yang bersungguh-sungguh menjalani akan jalan yang benar. Yang ini dengan tafsiran Ihya yang menjadi tafsiran kepada Quran dan hadis tu, dengan sebabnya tu Allah Ta'ala menyucikan hati. Hati siapa? Hati orang yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, yang dinamakan salik. Jadi kalau kita dengar istilah salik dalam kitab-kitab tasawuf ni, perkataan ni tak ada dalam kitab lain yang menggunakan istilah salik ni, kitab tasawuf saja. Iaitu dengan makna orang yang dalam usaha untuk menyucikan diri dia, orang yang dalam usaha untuk membersihkan batin dia, orang yang berusaha untuk meningkatkan takwanya, orang yang sedang berusaha untuk mendalamkan makrifatnya. Semua itu disebut sebagai salik. Orang yang cari jalan, orang yang menempuh perjalanan tu, orang yang belajar dan mengamalkan amalan-amalannya yang tujuannya tadi nak dekatkan diri kepada Allah, nak menyucikan batin, nak meningkatkan takwanya, nak mendalamkan makrifatnya. Semua laluan yang dilalu tu dinamakan sebagai salik. Wa zayyanahum bil akhlaqil mahmudah allati hiya awsaful arifin al muqarrabin, dan ia memperhiasi mereka itu, yakni para salikin itu, orang-orang yang menempuh perjalanan nak mendekatkan dirinya dan menyucikan batinnya itu dengan segala perangai yang kepujian. Allah menghiasi mereka ni, golongan salikin, dengan perangai-perangai yang baik, sifat-sifat yang baik, yang iaitu sifat bagi orang yang arifin, yang muqarrabin, yang mana akhlak-akhlak yang baik ini adalah sifat bagi ahli makrifat. Arifin ini adalah ahli makrifat. Muqarrabin iaitu orang-orang yang dekat hati dia itu dengan Allah, yakni orang yang mendalam makrifatnya terhadap Allah, itu dinamakan muqarrabin, orang yang dekat. Jadi dekat, ukuran dekat jauh ni bukan badan, bukan jarak, tetapi kedalaman makrifat dia tu, kedalaman hubungan hati dia dengan Allah. Itulah yang mengukur dekat ataupun jauh. Jadi sifat, kata Syekh Abdul Samad, Allah Ta'ala menghiaskan golongan salik ini dengan akhlak yang baik, yang mana akhlak yang baik ini merupakan sifat bagi golongan ahli makrifat dan orang yang dekat kepada Allah. Maka sebab tu ukuran mudah supaya kita tidak ditipu,
tidak ditipu oleh zaman hari ini. Zaman orang yang mendakwa, mengaku tu mengaku ni lah, dakwa tu dakwa ni, macam-macam. Mungkin ya, mungkin salah, boleh jadi belaka. Zaman dulu orang ada dakwa dalam tasawuf ni, tak ada dakwaan. Tak ada orang mengaku dalam tasawuf dia tok wali, dia ahli makrifat, tak ada. Tapi yang kata dia ni wali makrifat orang lain. Orang lain yang ukur dia, tengok sifat dia, ciri dia, maka orang panggil. Dia sendiri tak mengaku pun. Itu hak asal. Kita tengok dalam sejarah aulia, mereka ni tidak, kecuali apa yang disebut oleh Syekh Abdul Samad, apa yang disebut oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu, dalam bentuk dalam bentuk tahadus bin nikmah ni, untuk memberi pengajaran dan pelajaran pengetahuan tertentu berkait dengan perkara itu cerita lain. Dalam bahasa yang digunakan oleh Syekh Abdul Samad, mimma an'amallahu alayya, termasuk perkara yang Allah Ta'ala kurniakan kepada aku gini. Itu sebenarnya dalam bab tertentu saja, bukan bab dakwaan. Dalam ilmu tasawuf ni tak ada dakwaan. Orang dakwa dia jadi orang bertakwa ke, orang muttaqin ke, orang solihin ke. Dalam bab ketakwaan tak ada takwa. Tapi dalam bab keimanan memang kita kena kabarlah. Iman tu asas. Jangan kata tak beriman pula, tak boleh mendakwa iman. Tu tak boleh lah. Muslim dan mukmin tu dasar asas. Jadi apa-apa hal pun kita kena kata, kita ni Muslim, kita ni mukmin, dasar. Tapi kalau arifin, jangan. Saya ni arif, itu bukan. Dah mari ke mana semua? Pedoman dia balik kepada ayat Al-Quran juga. Fala tuzakki anfusakum, jangan kamu menganggap dirimu bersih. Tapi tak ada Al-Quran kata jangan menganggap kamu ni beriman, jangan kata macam tu lah. Iman dan Islam tu dasar. Kalau kata saya ni Muslim, saya mukmin, memang patut, memang kena. Tapi kalau kata saya ni wali, saya ni arif, tu tak jadi. Itu sudah jadi dakwaan. Fala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap dirimu suci bersih, yang muakkad dirimu, mentonjolkan dirimu, jangan. Sama ada direct ke ataupun suruh orang. Zaman ni macam-macam cara. Kadang-kadang dia tak mengaku, dia suruh orang. Dia suruh orang. Muka bawa kamu panggil aku gini. Dia jolok orang lain. Macam-macam biasa hari ni. Nak suruh naik nama belaka lah tu. Zaman naik nama, zaman orang cari kemasyhuran. Jangan orang cari nama, cari kedudukan, cari kemasyhuran, macam-macam ragam lah. Kadang-kadang dia tak mengaku sendiri, dia suruh orang. Suruh orang tolong lambung. supaya akhir sekali yang penting nama-nama kemasyhuran, nama-nama glamour tu terikat ataupun berkait dengan dia, dengan orang tertentu. Na'udzubillah. Jadi kita kena ingat bahawa hal-hal yang bersifat tingkatan-tingkatan itu jangan kita mendakwa dan bukan dakwaan. Adapun asas Islam dan iman itu memang kita kena aku, kita kena sebut, kita kena akui, kita kena nyatakan. Jadi di sini saya nak sebut fakta ni je, fakta nak beritahu kenyataan bahawa bila Syekh Abdul Samad sebut sini Allah Ta'ala menghiasi ahli salik ini, golongan salikin ini, iaitu dengan akhlak yang mulia, yang mana dia merupakan ciri kepada ahli makrifat. Sifat bagi al-arifin, kata Syekh Abdul Samad, sifat bagi ahli makrifat, sifat bagi muqarrabin, orang yang dekat hati dengan Allah. Jadi kita boleh ambil di sini. Hari ni kalau ada orang dakwa mudah-mudah, dia ni orang yang makrifat dalam lah, itulah inilah, kena tengok ukuran dia, tengok akhlak dia mana. Kalau mulut tak berhenti duk cerca orang, duk hina orang, bukan makrifat tu, maklifat orang panggil. Bukan makrifat, maklifat. Dia tak jadi makrifat. Kita tengok kalau akhlak dia uduh tapi mengaku ahli makrifat, tak kira mengaku tak mengaku, tapi contoh nak tengok benda ni boleh pakai tak pakai, tengok kelakuan dia tentang akhlak dan budi dia, sama ada percakapan dia, tingkah laku tindakan dia, ada tak unsur-unsur akhlak yang mulia. Jadi di sini Syekh Abdul Samad kata itu adalah ciri, itu adalah sifat bagi ahli makrifat, itu adalah sifat bagi orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau kelakuan dia duk tipu orang semua, duduk nyanyi ke orang semua, duk pandang rendah orang semua, itu bukan jenis makrifat. Itu jenis makrifat tadi lah. Bukan makrifat.
Ada pun percakapan uduh semua, duk fitnah orang, duk cuci orang, uduh orang, itu bukan. Nak jadi Muslim yang baik pun tak apa nak lepas. Apatah nak jadi Tok Wali, Muslim yang baik pun tak lepas. Tak lepas lagi. Wali jauh lagi lah, jauh lagi. Jadi ini pedoman yang diberi Syekh Abdul Samad, bahawa akhlak yang mulia itu adalah ciri, sifat bagi ahli makrifat. Sebab tu orang dulu-dulu tak berani mengaku lebih baik orang. Tak berani. Kenapa? Benda tu boleh tengok atas batang tubuh. Orang dulu tak berani nak kata dia ni orang makrifat dah. Kalau ada pun orang lain duk sebut-sebut, dia sendiri tak berani. Kenapa? Ni kenyataan ni. Kenyataan duduk atas batang tubuh dia. Betul salah tak orang tu nampak atas batang tubuh. Kalau dia betul sungguh tak apalah. Ini pedoman. Saya sebut gini, saya sebut sangat benda-benda gini ni sebab kita tengok banyak berlaku berlaku penipuan dalam perkara ni. Bukan sekadar penipuan, tapi mengakibatkan habis harta benda, bahkan sampai ke tahap habisnya nyawa sekali. Ingat tak dulu pembunuhan yang kena katang, yang kerak sampai berbelah-belah tu, berlaku di Kija dulu. Ingat dulu sejarah dulu? Tak ingat dah? Kisah serupa lah tu, kisah makrifat. Makrifat, kan makrifat, makrifat. Lagi kali kena bunuh, kena katang sampai berbelah-belah, kena katang tubuh. Mainan ni mereka ni. Mainan ni. Dan banyak lagi hal itu melibatkan, ada yang melibatkan harta benda. Dan banyak kita dengar habis apa, ada setengah tu. Beberapa tahun lepas ada orang menghubungi saya, 1 juta dia habis. Kerana ni lah, kerana orang ahli makrifat ni. Ahli makrifat ni. Patut saya kata bukan makrifat. Habis apa ni, dah gila banyak perkara lah, dengan duit, dengan harta bendanya. Sebab tu kalau kita tengok pedoman ahli sufi yang benar ni, mereka ni seperti yang disenaraikan oleh ulama tasawuf, mereka ni antara cirinya, mereka ni menjauhkan diri daripada harta murid-muridnya. At-tarafu an amwalil muridin. Orang hadiah, orang beri, tak apalah. Tapi duk main teteh, duk main kerik, duk cari lubang, bukan pasal itu. Bukan main kerik suslu. Macam-macam reka macam-macam nak ambil barang orang ni. Macam-macam kadang yang buat itulah projek inilah. Kali bahan lebong belaka. Banyak kena. Habis berjuta-juta setengah tu, masya-Allah. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin al-mutakhalliqi bi akhlaqi rabbil alamin. Dan rahmat Allah dan salamnya. Dan salamnya itu atas penghulu kita, Sayyidina. Ini pun satu hal juga ni, min Sayyidina. Tak boleh lah, tak boleh lah, macam-macam lah. Jadi senang-senang gini lah. Sementara kita sebut ni, kita ulanglah sikit. Isu ni timbul sebab apa? Isu ni sentiasa dimainkan. Bila dijawab senyap kejap, lagi timbul mula lagi. Jadi kena perangat semua bila timbul. Jadi kalau pada orang yang memang Nabi salawat Ibrahimiyah yang Nabi sebut tu memang tak ada Sayyidina. Memang Nabi tak sebut kata Sayyidina, tapi ulama mengatakan keharusan, membolehkan atas dasar ta'zim, kita memuliakan. Dan tidak ada asah dan sandaran dia, ada dalil dia, dalil yang membenarkan untuk demikian tu, atas pandangan tu. Jadi kalau kita rasa tak sedap hati baca Sayyidina kerana hak asal dalam hadis tak ada Sayyidina, jangan bacalah. Tapi alim ulama yang bersalawat dimasuk Sayyidina tu, maka ada sandaran dia tu. Antara hak mudahnya, kita nak faham, antara hak mudahnya Nabi bersabda, ana sayyidu waladi Adam la fakhra. Aku ni, kata Nabi, penghulu. Sayyid ni penghulu, penguasa, penghulu, ketua, penguasa. Jadi kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam.
Aku ni sayyid, aku ni penghulu kepada manusia. Aku penghulunya. Jadi bila Nabi kata akulah penghulunya, kita panggil dia anta sayyiduna lah. Nabi kata dia ana sayyidu waladi Adam. Itu Nabi yang sebut atas diri dia. Kita panggil dia anta sayyidi, engkau tuanku. Jadi sebab tu kita sebut sayyiduna dia tu. Sebab Nabi sendiri meletakkan itu atas diri dia. Dan Nabi kata la fakhra, ini bukan untuk berbangga, tapi nak menyatakan kenyataan sebenarnya. Sebab tu Nabi kata la fakhra, ini bukan untuk berbangga apa-apa, tapi kenyataannya macam tu. Maka para ulama atas rasa ta'zim dan kehormatannya, bila sebut nama Nabi sebut sayyiduna, selain daripada kita berselawat. Jadi yang rasa ragu, tak sedap, jangan sebutlah. Jadi yang nak sebut tu jangan marahlah. Ini masalah orang kita ni, kau tidak setuju dengan dia je, mula besar. Taing dia dengar orang, disuruh orang berlapang dada. Tapi taing hak dia bukan berlapang dada, belaga nyiku. Taing nak suruh orang pakai pendapat dia. Pendapat dia tu berlawan dengan pendapat orang. Kena berlapang dada, pandai pula berlapang dada. Taing pendapat orang berlawan dengan dia, bukan berlapang dada, belaga nyiku. Dia boleh buat kira gitu. Ini banyak kita tengok orang. Taing ke dia, nak suruh terima pendapat dia, kena berlapang dada lah, berlapang dada. Taing pendapat orang, dia dah terima langsung. Dia yang terima langsung. Ini sikap double standard. Tak apalah, kita nak beritahu kenyataan ni banyak berlaku macam tu. Ini Sayyidina. Dan rahmat Allah dan salamnya itu atas penghulu kita Nabi Muhammad yang berperangai dengan segala perangai Tuhan. Kerana pula tu. Yang berperangai dengan segala perangai Tuhan. Yakni yang memiliki sifat-sifat yang semakna dengan sifat-sifat Tuhan. Semakna, bukan yang sama, yang semakna. Kita pergi situ sudah, dah pergi jauh-jauh lagi lah. Bahawa atas diri Nabi Muhammad tu banyak ciri-ciri Nabi tu memiliki sifat-sifat yang sama dari segi maknanya, makna, kefahamannya dengan sifat-sifat Tuhan. Tapi bukan bererti dia tu sifat yang sama, ataupun nak katakan benda yang sama dengan sifat Tuhan. Jangan sampai tangga tu. Dah. Tapi dia memiliki sifat-sifat yang sama makna dengan sifat-sifat Tuhan. Inilah kefahaman yang perlu kita faham orang ramai ni. Memang ada huraian yang lebih mendalam dari itu tu, tapi tak sesuai lah kita bahas sini. Cuma kita untuk orang ramai ni faham bahawa Nabi Muhammad atas diri dia tu banyak sifat-sifat yang dari segi makna sifat tu sama dengan sifat-sifat yang ada pada Tuhan. Sebagai contoh, akhlak-akhlak Nabi tu. Kalau kita tengok pada Asmaul Husna tu, maka akhlak-akhlak Nabi ada pada diri Nabi tu, pada Al-Asmaul Husna tu. Perangai-perangai itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini berperangai, dan bukan Nabi saja sebenarnya, kita pun disuruh supaya meniru perangai-perangai Tuhan. Tiru dengan arti makna-makna yang sama dengan sifat Tuhan tu kita pasang atas diri kita. Yakni kita tiru perangai itu. Takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah. Kalau sifat Ar-Rahman itu yang hakikinya, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Jadi pasanglah sifat tu atas diri kita juga. Rahmat kita tu sebagai manusia yang memiliki sifat rahmat. Allah Ta'ala yang bersifat Al-Wahhab contohnya, yang Maha Pemberi, itu sifat Tuhan. Hak hakikinya kita ni pasanglah sikit-sikit atas diri kita ni supaya menjadi orang yang dermawan, yang suka memberi dan sebagainya. Itu maksud dia tu, takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi persoalan yang timbul berkait dengan perkara ni iaitu, dan benda ni sudah menjadi isu sejak dari dulu lagi lah. Senyap sekejap timbul semula, senyap sekejap timbul semula. Iaitu isu, tak apalah saya ulang balik. Saya rasa benda-benda macam ni kita kena ulang semua bila ada kesempatan. Sebab apa? Senyap tu baik mula lagi.
Kecoh pula orang ramai, pening. Iaitu boleh tak kita nak mengaitkan sifat-sifat yang sama dengan Tuhan tu pada manusia. Sifat tu sifat Tuhan, tapi nak kaitkan diri dengan manusia tu, boleh tak? Maka kenyataannya, secara kesimpulan mudahnya boleh. Kok mana jadi boleh tu? Tapi dengan kefahaman yang betul lah. Kalau Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tu secara hakiki, tapi kalau sifat tu ditempelkan kepada manusia, dia secara majazi. Dan harus, tidak salah, boleh. Dalilnya kat mana? Dalam Al-Quran. Isu ni sebenarnya timbul apabila berkait dengan salawat yang panggil salawat syifa tu. Salawat syifa ni, kita kalau dulu di Malaysia satu ketika dulu, perguruan berobat orang ni, berobat Qur'ania ni, Darul Syifa Learning lah, yang diasaskan oleh almarhum Dr. Harunding tu. Jadi salah satu daripada amalan-amalan yang digunakan untuk merawat orang ni, baca salawat syifa tu. Dan saya mendapati salawat syifa ni sebenarnya bukan orang Malaysia aja amal, orang-orang Arab pun amal. Di Morocco sana mereka amal juga salawat. Berarti salawat ni bukan salawat yang hanya dikenali oleh orang Malaysia saja je. Orang-orang Arab pun baca salawat ni. Maksudnya sudah lama terkenal. Dan ulama-ulama mereka baca, bukan orang-orang kampung mereka, bukan orang jahil mereka, alim ulama mereka yang mengamalkan salawat syifa ni. Tetapi oleh pihak-pihak tertentu, secara mudahnya saya cover direct lah, iaitu orang yang terpengaruh dengan faham Wahabi ni, dia bukan saja kalau dia kata selawat ni tak bagus, boleh tahan lagi, tapi dia melabelkan selawat tu sebagai syirik. Tu yang kita dah sedap dengar. Kalau tak bagus ni, tak apa sedap ni, ada apa je. Ni letak syirik tu kita kena kabur lalulah, sebab syirik ni mengakibatkan batal iman orang. Kalau orang mengamalkan dia, batal iman dia kalau benda tu syirik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Dan sampai ke hujung ada wa'iha tu lah. Jadi dalam hadis tu disifatkan Nabi dengan sifat yang sama dengan sifat Allah. Di situlah dianggap sebagai syirik, dikatakan sebagai syirik. Ini persoalannya yang saya nak jelaskan, boleh tak kita menisbahkan sifat tu kepada makhluk dengan kefahaman yang betul? Kalau tak faham, memang salah lah. Tapi kefahaman yang betul, dan saya rasa benda ni bukan benda susah sangat nak faham. Jadi kalau dalam salawat tadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wahai Tuhanku, bersalawatlah ke atas Nabi Muhammad, tibbil qulub. Jadi Nabi Muhammad yang sifatnya penyembuh kepada hati, penyembuh kepada sakit batin manusia, wadawaiha wa'afiyatil abdan, dan juga penyembuh kepada penyakit badan, penyembuh kepada penyakit hati, dan juga penyembuh kepada penyakit badan. Dikata menyembuh ni Tuhan je, tak boleh makhluk. Jadi kalau kita sifatkan makhluk, sifatkan Nabi Muhammad sebagai penyembuh, syirik lah tu. Gitu pula dah. Jadi saya ingat masa tu bila isu ni dibangkitkan, orang yang amal selawat ni bertahun-tahun dah. Jadi takut dah amal. Dah main kata syirik ni. Dah yang katakan syirik tu bukan jalan-jalan orang alim ulama juga. Takut kawan ni, berhenti tu amal. Mula-mula berhenti sekejap kerana syirik ni. Tapi setelah dijelaskan baru nampak. Jadi persoalannya, apakah mensifatkan Nabi Muhammad sebagai tibil qulub itu dengan kefahaman yang betul sebagai majazi saja, sebagai sebab kepada kesembuhan, itu ada satu kesalahan, satu syirik? Ini kekeliruan. Baik, tak apa, saya jelaskan sikit kita ada masa kita kena jelas balik. Lama-lama orang lupa, ingat semula. Baik, kita tengok ada tak benda ni dalam Al-Quran dan hadis mensifatkan sifat yang sifat tu adalah sifat Tuhan tapi disifatkan makhluk? Ada dalam Al-Quran. Pertama sekali kita tengok dalam Al-Quran yang kita selalu baca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim itu berdasarkan ayat itu adalah sifat kepada Nabi Muhammad. Dan kita tak tahu ke Rauf Rahim tu, kalau tengok Asma' Husna, tidakkah itu adalah
sebahagian dari Asmaul Husna, sifat Tuhan tu. Wabil mu'minina raufur rahim. Nabi ni bersifat penyayang, pengasihani kepada orang yang beriman. Rauf rahim. Al-Quran sendiri mensifatkan Nabi sebagai rauf rahim. Sedangkan dua-dua tu raufun rahim tu sifat Tuhan. Berarti harus mensifatkan Nabi dengan sifat itu secara majazi. Kita fahamlah sebagai seorang manusia sifat rauf rahim ni macam mana. Adapun pada Allah Ta'ala itu yang hakiki, hak sebenarnya. Kalau tak boleh, kalau kita kata benda tak boleh, berarti ayat ni sudah ada makna syirik. Kalau kita kata tak boleh. Satu. Lagi apa lagi? Tengok ayat lain. Ayat yang berkaitan dengan hidayah. Ya. Ada ayat menyebut innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi hidayat kepada orang yang kau kasih. Tapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Engkau wahai Muhammad dapat memberi hidayah ke jalan yang lurus. Jadi hak mana saya nak pakai? Dua-dua ayat Quran belaka. Ayat pertama mengatakan engkau wahai Muhammad dapat beri hidayah ke jalan yang lurus. Ayat yang kedua menafikan pula engkau tidak dapat memberi hidayah kepada engkau orang yang kau kasih. Jadi dah guana ni. Ayat Quran tu salah ke guana? Mustahil lah ayat Quran tu salah. Berarti kefahaman kita yang salah. Jadi ayat maka dihuraikan ulama bahawa pertama sekali ayat yang menyebut wa innaka latahdi ila siratal mustaqim itu sebab engkau, tapi kalau kita terjemah engkau wahai Muhammad dapat beri hidayah. Cuma tafsiran dia dapat beri hidayah dengan makna engkau wahai Muhammad menjadi sebab orang lain dapat hidayah. Menjadi sebab. Itu tafsiran dia. Tapi kok agak kalau terjemah sutir-sutir, ia tak akan jadi gitu. Ia akan jadi engkau memang dapat beri hidayah kepada orang. Kau terjemah sutir-sutir. Tapi bila kita fahamlah bahawa maksud dia tu bahawa engkau ni menjadi sebab kepada hidayah. Adapun ayat yang menafikan wa innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak dapat beri hidayah kepada engkau orang yang kau kasih, itulah hakikat sebenar. Bahawa engkau wahai Muhammad tak dapat beri hidayah kepada sesiapa pun. Sebab apa? Kerana hakikat sebenar yang memberi hidayah ni hanyalah Allah. Jadi ayat yang menafikan hidayah kepada Nabi Muhammad ni itulah hakiki sebenarnya. Bahawa dalam urusan beri hidayah ni Allah Ta'ala lah yang sebenarnya beri hidayah. Adapun Nabi Muhammad ni adalah sebabnya. Jadi yang sebenar tu panggil hakiki. Sebab kau hidayah tu panggil majazi. Dan boleh, tak salah. Ambil segi contoh. Masuk segi. Nanti kata minggu depan aku dah ingat dah. Seminit je nak ambil. Contoh, hak berat lagi. Hak berat lagi ni dalam Al-Quran. Baik, menghidupkan orang yang mati. Itu sudah tentu adalah kerja Allah, urusan Allah. Sudah tentu urusan Allah. Tak ada orang kata urusan manusia. Tapi dalam Al-Quran menyebut, yakni kata-kata Nabi Isa. Tapi disebut dalam Al-Quran bahawa Nabi Isa secara direct menyatakan secara terang, aku menghidupkan orang mati. Aku yang menghidupkan orang mati. Tapi biiznillah lah, dengan izin. Wa uhyil mauta, aku menghidupkan. Nabi Isa tak kata Allah menghidupkan, aku menghidupkan. Tapi biiznillah, dengan izin. Jadi menisbahkan perbuatan itu kepada manusia secara majazi tidak salah. Tidak salah. Tapi dengan kefahaman yang betul lah. Bila Nabi Isa kata aku menghidupkan orang mati, kita fahamlah bahawa hakikat sebenar bukan engkau, Allah yang menghidupkan, tapi dengan sebabmu, dengan sebab Nabi Isa. Sebab tu disebut biiznillah. Tapi nak khabarnya menisbahkan perkara itu tu yang merupakan sifat Allah Ta'ala ni ataupun perbuatan Allah tu tidak salah dinisbahkan kepada manusia secara majazi. Maka demikianlah salawat syifa pun serupalah. Bila dinisbahkan kesembuhan kepada Nabi Muhammad tu di jalan majazi, dan itu tidak salah. Dari segi penggunaannya kalau kita tengok pada contoh-contoh yang saya berikan tadi itu. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya,
Kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.